Alright, so welcome back kepada kita punya another session of kita punya webinar, Hackett System webinar. Okay, untuk kali ini saya Syafiq Farhan, saya akan terangkan berkenaan dengan something yang Autodesk ada announce lately. Okay, disebabkan semua masih bekerja dekat rumah work from home. Okay, I'm really pretty sure semua orang perlukan access untuk their software. Okay, so untuk make sure yang you punya software you boleh keep going and boleh gunakan dekat rumah. Okay, they have a few methods. Tapi hari ini saya akan fokus on one specific item kita panggil as a Fusion 360 theme. Right. So before I go in details dekat Fusion 360 themes, mungkin lepas ni kalau you nak join ataupun you ada idea berkenaan dengan any topics that you want to know, so you boleh pergi dekat kita punya website. Okay, just dekat sini. Website kita adalah hackettsystem.com. Right? So just pergi dekat situ and dekat belah bawah, bahagian bawah dia akan ada tempat untuk request for webinar. So just bagi tahu apa-apa topik daripada your site yang mungkin you nak tahu in details. Right? So sekarang ni apa yang saya nak tunjuk basically adalah berkenaan dengan kita panggil as a extended access program. Right? So Autodesk ada announce daripada hari pertama kita work from home. So Autodesk announce untuk dia extend dia punya program yang mana related to BIM 360 Docs, BIM 360 Design, Fusion 360 and Theme dua-dua sekali, termasuklah AutoCAD Web and Mobile Apps. Right, so untuk hari ini, our focus adalah dekat bahagian Fusion 360 and also Fusion 360 Theme. Fusion Theme. Okay, so untuk kita gunakan Fusion ni, what is Fusion? Okay, so sebenarnya kalau you all ada purchase Product Design Manufacturing Collection, so most of them takkan pernah guna. Okay, kalau sebelum ni you ada guna Inventor dengan AutoCAD, for sure you akan ada that bundle. Kita panggil as a collection, PDMC collection. Right? So dekat dalam bundle tu dah ada Fusion 360 which is you can do the modeling. Kalau you punya PC tak high end pun should be fine. So you just boleh simply go dekat you punya PC, just download the software. Right? So kat sini saya terangkan a few things first. Fusion 360 is a software. Okay, so this will be the Fusion 360 software. Autodesk Fusion 360. Okay, yang kedua adalah Fusion 360 Theme. Fusion 360 Theme is a cloud storage. So yang mana bila you simpan you nak simpan you punya 2D drawing ataupun 3D drawings, basically you just gunakan Fusion 360 Themes. Basically dia sama macam A360 kalau siapa yang tahu. Right? So cuma dekat sini you boleh buka, dia akan ada collaboration between other software. Nanti saya akan tunjuk in details. Right? So another one is about the Fusion 360 Cloud Credit. Okay, Cloud Credit hanya digunakan bila kita nak buat all these things only. Okay, kalau saya perlukan buat simulation, this will be daripada Autodesk punya website. Kalau saya perlukan buat simulation, termasuklah generative design. So dekat situ kita boleh gunakan Fusion 360 Cloud Credit. Okay, kalau sekarang saya just nak buat 3D modeling and simpan dekat dalam saya punya storage normal as a normal. So should be no need to use Cloud Credit. Okay, so Cloud Credit yang ini kena purchase extra. Tapi kalau you all by default you all dah beli bundle, you akan dapat a certain amount of Cloud Credit. Kat situ you boleh guna. Mungkin you nak test sama masing-masing dekat rumah mungkin dah tak tahu nak buat apa in terms of design. Okay, kena buat kerja. Mungkin you nak buat improvement of design. You boleh gunakan generative design for that. Okay, mungkin you boleh learn a little bit. Go to kita punya Facebook. Sebelum ni pun kita ada buat webinar berkenaan dengan generative design. Right, so dekat situ kalau you nak buat untuk all this stress analysis, dia perlukan this amount of Cloud Credit. Okay, tapi normally kalau you gunakan generative design by default, okay, static linear analysis dia dah buat. So tak perlu nak buat apa-apa lagi. So dekat situ nanti you just boleh simply tengok saja. Okay, nanti kalau you perlukan yang lagi extra advance, then you need to do by your own. So dekat situ you boleh install Nasrun and everything. Semua dekat dalam Fusion 360. Later on saya akan tunjuk. Right, so basically Fusion 360 dia ada a few pecahan. Okay, so dekat sini kita boleh gunakan Fusion 360 adalah untuk kita buat kita punya data management, untuk kita simpan all kita punya design, drawing and everything. Okay, so kat situ juga kita boleh tengok many things, including nak buat simulation, including nak buat CAM,
and so on. Okay, right. So saya pergi ke next slide. So this will be dia punya idea, general idea regarding the Fusion 360. Okay, so kalau you rasa Fusion 360 good enough, so this will be the right time untuk you untuk cuba guna. Okay, kalau you dah ada that bundle. Okay, macam saya pakai PC biasa, not a very good high-end workstation, tapi saya still boleh access saya punya Fusion 360. Should be no problem. Okay, so this will be the process yang akan ada, okay, termasuk dengan CNC and everything. And kalau nak buat, kalau kat sini, kalau you perasan, this will be the miscommunication. Ada isu pun kita boleh study juga dekat dalam Fusion 360. Sama macam Inventor. Alright, so the things that saya nak tunjuk, nak fokus betul-betul dekat Fusion 360 adalah should be dekat bahagian kita punya sini. So this will be kita panggil as AnyCAD. So AnyCAD maksud dia kita boleh integrate, yang ini contoh kalau saya ada Fusion 360 and satu lagi saya ada Inventor. So macam mana saya nak integrate both together? So Fusion 360 saya just simpan dalam Fusion 360 team, inside Fusion 360 team, dalam tu nanti waktu tu bila saya nak buka guna Inventor Professional, saya just boleh simply buka saja. Okay, sama juga dalam Inventor, saya nak buka ke Fusion 360 also boleh. Contohnya kalau saya dah ada satu projek, saya dah buat, mungkin saya dah buat suspension. Okay, dekat dalam suspension tu saya dah buat guna Inventor, IPT part ataupun IAM assembly. So dekat situ saya nak buat improvement of design. Mungkin saya nak try study guna generative design. So saya buka guna Fusion 360, tapi saya kena simpan dalam saya punya kita panggil as a Fusion 360 team. So dalam tempoh masa yang mungkin lepas ni mungkin ada penambahan dari segi work from home ni. Okay, so kalau perlu bekerja dari rumah and you perlu access you punya drawing very immediate. So itu adalah method. Mungkin you boleh minta somebody access, mungkin you punya IT person boleh access. So dia akan minta dia transferkan ke dalam Fusion 360 team, then you boleh do your 3D modeling dekat rumah guna Fusion 360 ataupun nak install Inventor juga no problem. Okay, so tapi macam mana nak gunakan nanti later saya akan tunjukkan. Okay, this will be the idea kalau saya nak collaborate between other software. Okay, for example saya nak gunakan SolidWorks ataupun NX, Solid Edge, anything. Okay, the good things using Autodesk, so dia boleh buka so many things. Okay, so contoh yang paling simple, paling basic, kalau saya ada Inventor should be very easy. Saya boleh buka one to one. Okay, mungkin kalau saya ada folder daripada SolidWorks, kita panggil mungkin SDL, PRT ataupun assembly punya parts, assembly punya solid. So dekat situ pun kita boleh buka. Okay, ada setengah cases you just ada dia punya STL ataupun STP ataupun SAT. Should be fine. Boleh buka. Cuma dia akan jadi satu single solid. Sama je. Mungkin you tak dapat drawing daripada orang, daripada you punya client ataupun mungkin daripada vendor, dia tak bagi dia punya drawing, then tak apa, it's okay. Kat situ pun boleh buka, kat situ you boleh buat improvement. Kita panggil dalam Fusion 360 also kita boleh edit, direct edit and so on. Sama macam Inventor punya features. Okay, kalau you tak boleh, you just boleh buka guna Inventor punya features. Alright, so that's the things, idea berkenaan dengan what is inside Fusion 360. Alright, so dekat situ, bila saya nak cuba masuk dekat dalam saya punya Fusion 360, so saya just boleh simply go to kita punya ada mungkin saya just nak pergi dekat Fusion 360 dekat sini. Okay, so kat mana saya nak tengok dia punya cloud? Alright, so dekat dalam Fusion 360 they will have one button dekat tepi sini. Okay, so dekat sini adalah tempat untuk kita check daripada cloud storage yang kita dah buat. Okay, contohnya sekarang saya just simply tekan dekat sini and saya buka mana-mana drawing yang saya ada. Okay, so saya boleh pergi mana-mana drawings ataupun apa-apa, mungkin saya dah buat so many projects. So dekat sini saya boleh tengok apa-apa jenis projek yang saya ada dekat sini dan saya boleh masukkan. Okay, daripada sini bila saya buka, contohnya bila saya dah buka satu drawing, saya dah buka yang ini. So by default yang ini saya buat guna Inventor dan convert jadi Fusion 360. Right, so dekat sini saya nak buat any editing, modification, okay, ataupun saya nak create something new pun boleh, no problem. Okay, Fusion 360
dia punya konsep modeling dia lebih kurang macam AutoCAD 3D modeling. Okay, so dia buat semua sekali dalam satu tempat. Dia bukan part-part nak kena assemble, bukan. Tapi dekat sini dia more easy for you. Okay, so after this saya akan tunjuk how to use a bit berkenaan dengan Fusion 360. Okay, but Fusion 360 team, okay, you just need to go paling senang. Okay, the most easy way adalah dekat bahagian you just pergi dekat a360.autodesk.com. Okay, so saya just search for A360 Autodesk. Okay, a360.autodesk.com. Alright, so daripada a360.autodesk.com, okay, saya nak buka, saya just simply sign in, gunakan account. Okay, so sebabkan Autodesk dah bagi dekat you free, you boleh gunakan, so this will be the right time for you to use it. Okay, so just pergi dekat sini, nanti you boleh login, nanti dekat bahagian sini, you akan boleh nampak something yang macam saya. Okay, this will be, mungkin ada certain project yang mungkin you akan ada, yang you ada join. So, saya dah ada buat satu project, mungkin saya nak buat project baru yang saya nak cuba simpan daripada Fusion 360, directly go to here. Okay, so saya tunjuk contoh yang paling simple. Okay, so saya pergi dekat Fusion 360. So daripada sini, okay, saya create a new project. So mungkin daripada new project ni saya nak jadikan nama dia as a COVID-19 free Fusion 360. Saya buat dekat situ. Okay, right. So dari sini nanti dia akan createkan satu folder for you. COVID-19 free, nanti boleh tukar gambar or anything. Drawing ataupun saya nak start dengan satu drawing yang paling simple dekat sini. Okay, so saya buat apa-apa shape. 1, 2, 3. Finish sketch. Right, so daripada this sketching, saya nak buat extrusion, dia akan ada dekat bahagian extrude. So sini saya boleh tarik berapa banyak distance saya boleh key in. Okay, lepas tu this drawing saya nak sketch dia, saya nak nampakkan balik sama je. So again, kalau kat sini saya nak naikkan, tapi saya nak naikkan as a new body, ataupun saya nak biar body macam tadi, and dekat dalam ni baru saya naikkan as a new body. Okay, so saya just boleh tekan dekat sini as a new body. Okay, new body. So now dekat sini kalau perasan, kalau kita check by bodies, so this will be 1, 2, 3, 4. So kat situ dia akan ada pecahan. So this one macam part by part. So semua kita boleh buat dalam satu drawing macam AutoCAD punya lah. For those yang memang betul-betul minat AutoCAD 3D, Fusion 360 much more efficient sebenarnya. Right, so nak buat fillet and everything, semua sama. So now, bila saya cuba save dia, okay, so saya masukkan, saya nak simpan dia dekat mana, saya boleh pilih dekat sini. So tadi saya ada buat satu folder baru. Okay, so sekejap, saya cuba tulis. Right, so sebabkan drawing ni dia datang lambat, jadi dia tak ada. Right, so tapi tak apa, saya cuba create lagi satu new drawing yang baru. Okay, saya buat 1, 1 and 2 and another one dekat sini contoh. Right, so daripada sini bila saya nak buat sama je step, saya just buat a few extrusion, satu, okay, dan saya just tekan extrude lagi, but this time nak gunakan sketching yang tadi. Okay, extrude yang ini as a new body, extrude yang again, extrude lagi yang ini as a new body. Okay, now saya cuba save yang ini. Okay, so saya cuba cari dekat dalam folder ni. Okay, sekejap, saya kena buka, dia tak masuk lagi. So tapi should be fine. Okay, saya just boleh tekan as a new project. So yang ini mungkin saya buat COVID-2. COVID-19 dash Fusion free software, okay, -2. So saya just save dekat sini. Okay, so nanti dia akan ada dalam folder ni. Okay, kat sini saya masukkan nama dia test 1. Okay, now saya masukkan dekat dalam ni and saya just simply save. Right, so apa yang jadi sebenarnya adalah dekat saya punya cloud tadi, okay, dekat sini by default dia tak ada. So huruf C dia tak ada. So, apa yang saya perlu? Saya just simply refresh saya punya Fusion 360 team ataupun A360. Both sama, dua-dua sama. Okay, so saya pergi dekat sini. Daripada
tadi dia dah ada satu folder baru. Right? So dekat sini, drawing ni saya boleh tengok dia through here directly. Pun boleh. Nak tengok daripada sini pun boleh. Tak ada masalah. Right? So kalau you all dah ada drawing, very complicated drawing ataupun anything, you nak buat discussion through here pun should be fine. No problem. So you boleh invite others people, manage dekat dalam sini. You just simply manage. Okay, for example, saya tunjuk contoh yang lain yang saya dah ada invite a few members. Okay. So mungkin saya nak pergi dekat satu drawing yang daripada Autodesk itself. So dalam sini dia ada so many sample. So dalam sini mungkin saya nak invite invite orang lain dekat dalam sini, saya just tekan invite. Okay, so sebabkan yang ini adalah demo project, so dia tak bagi invite. Kalau you ada contoh drawing project yang lain ataupun saya bagi yang ini, okay, saya just pergi dekat sini manage members again. So saya boleh invite. Saya nak invite siapa-siapa, tak ada masalah. So saya just boleh tekan invite dan invite. Mungkin you ada nak collaborate, nak discuss with team. Okay. So lepas tu apa yang boleh jadi adalah dekat sini. Daripada sini sendiri, you boleh buat revision 1, revision 2, revision 3 and so on. Okay, contohnya saya ada buat dekat sini, bila saya klik and saya nak comment, so saya boleh communicate through here. Okay, so saya just buat this one is please edit. Okay, then saya just simply tekan post. So nanti orang lain yang mana dah involved dengan this project ataupun this modeling, dia akan dapat email notification yang dia receive kena edit. That's the things using Fusion 360 and A360. So apa yang sebenarnya saya nak tunjuk dekat sini, contohnya dia kata edit. Okay, saya salah. Should be dekat sini saya nak buat kena ada fillet. Okay, saya tekan. Kat sini kena ada fillet. So saya buat lagi. Kat sini dia ada fillet. Satu lagi dia ada fillet dekat sini. Okay, mungkin saya ada kat sini saya nak buat shell. So saya just buat shell dekat sini. Right? Okay, so dekat situ saya boleh control. Okay, 1 mm. Okay, nanti dia akan jadi something like this. Okay, dia jadi macam ni. Right, so apa yang dia akan jadi bila you dah buat, so dia akan jadi something yang macam ni. So you just simply tekan save. Okay, so yang ini mungkin saya nak buat revision 2. Rev 2. Okay, so saya dah buat revision 2. So dekat dalam saya punya Fusion 360 tadi, so saya patah balik. Okay, so dekat sini saya just need to refresh again. Okay, pergi balik dekat dalam ni, and kalau you ada buat editing, notification also you akan dapat. Okay, so dekat sini bila you cuba buka, yang you cuba nak tengok, kalau sini dia dah update version 2 and version 1. Okay, so dia ada revision 1 and 2. Kalau you ada banyak-banyak editing, you dah buat banyak kali, so dekat sini pun you boleh tengok. This will be the version 1, this will be the version 2. Okay, sebab sekarang dia baru upload, nanti dia tak boleh nak buka 3D modeling dia. Tapi should be fine. Okay, so dekat sini nanti also you boleh do the comparison between revision 1, revision 2. Okay, so contoh saya compare version. So nanti dia akan cuba tengokkan dua-dua sekali. Right, so dekat situ tempat kita nak study, kita nak do some improvement. Kita cuba compare dekat sini. Alright, so that's Fusion 360 can do. Okay, so bukan Fusion 360 is only simple, bukan basic 3D modeling. Tapi dekat sini kalau you tengok, dia dah ada 3 modification. Dia ada mention dekat you apa modification dia yang ada. Right? Okay, so dekat sini kalau you dia ada tambah baru. Okay, contohnya again, saya buat lagi sekali, saya tambah lagi satu yang baru dekat. Okay, saya tambah dekat sini. Okay, kali ni saya nak buat bulat. Okay, and then saya just finish sketch and do the extrusion ke belakang. Kalau nak buat both side pun sama juga. Dia senang. Very easy. Okay, and saya just tekan save. This one is revision 3. Click OK. Okay, so guna apa-apa pun sama, AutoCAD pun sama, you upload nanti dia boleh simpan as a revision 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so dekat sini kalau you sebelum ni you ada guna Fusion 360 and you nak tengok you punya progress daripada macam mana dia jadi bentuk ni. Okay, selalunya kalau you guna untuk software lain, you kena tengok dia punya project tree. Sama macam Inventor, SolidWorks and so on. Okay, tapi kalau dekat sini dia ada step by step.
Kalau dekat sini saya patah balik, ini adalah sequence dia belah bawah ni. Okay. Kalau saya dah save dia dekat ujung sekali, maknanya dekat revision saya ni dia akan update. So saya just need to refresh and go to saya punya view version 1, 2, 3. So dia ada 3 version. Right? So this will be help you a lot. So dia ada 1, 2 and 3. So dan contoh kalau you perlukan design yang pertama, you just simply promote. Okay, again saya cuba compare one more time, but this time saya nak cuba compare sebab saya nak cuba compare dia mungkin daripada nombor 1 dan 2, 3 dan 2. Okay. Sebab apa? Sebab 1 dia tak ada apa-apa. So 3 saya ada tambah something. Okay, saya nak cuba differentiate apa beza antara nombor and then tak ada modification, just only added. Okay, that's how we use, how kita collaborate dalam Fusion 360 team. Right, so Fusion 360 team they have so many function more. Okay, so kalau you nak tahu in details more, you just boleh go to kita punya website and mungkin you boleh request anything. Kalau you nak buat 2D drawing, you boleh measure directly on 2D. Kalau 3D pun boleh measure basically. Fusion boleh measure, Inventor boleh measure, but not for Revit for now. So Revit belum boleh measure lagi. So only for Fusion, Inventor, mana manufacturing punya software should be fine. Okay, contoh saya guna buka satu sampel daripada Inventor itself.iam. Okay, daripada sampel ni, apa yang saya nak buat basically, saya nak cuba buat exploded view. Okay, saya nak cuba buat maybe something a certain purpose untuk presentation purpose. Okay, mungkin lepas ni you punya barang 3D, susah you nak tunjuk present. Sekarang ni semua orang work from home, semua orang gunakan online. So macam mana you nak present you punya produk? So this will be the good method yang you boleh gunakan. You just minta you punya daripada drafting team ataupun you punya drafting boleh share dekat mana-mana, mungkin sales punya team. So you ada satu engine yang you dah create and you want to do the presentation. Right. So daripada sini, bila you cuba pusing-pusing, should be sama. For those yang tak pernah guna Inventor, tak pernah guna 3D modeling, also akan jadi senang guna sebab dia just guna mouse. So saya tak ada tekan apa-apa. So saya just guna simply guna one hand. Okay. And then apa yang saya boleh buat, saya boleh gunakan yang ini untuk buat explode model. Okay. So dia have loading sikit, dia lambat sikit. So just simply explode model. Okay. Also, kalau saya nak do some focusing dekat satu area saja, mungkin saya nak fokus dekat sini, saya just boleh isolate, hide yang lain dan saya fokus dekat satu item saja. Okay, daripada sini, this will be the good area kat mana you boleh measure daripada one point to another point. So, it's quite detailed already. So, tak perlu risau apa yang you kena buat, apa yang you perlu buat. So, dekat sini, basically dia ada macam-macam guna Fusion 360. Alright. So don't forget dekat sini bila you dah buat, kalau you tiba-tiba nak buat markup also, right, you boleh save macam tadi, dia akan appear dekat bahagian chatting tepi ni. Okay. So for those yang ada dalam projek saja yang dia boleh nampak appear benda ni. Kalau you nak share this drawing to your client without giving them permission untuk download, so you just tekan share button. Okay, kat sini jangan tick. Untick dekat sini, give the link. You boleh buka guna phone, you boleh buka guna PC, anything. So this will be the right time untuk you pergi dekat Fusion 360, gunakan, implementkan benda ni. So not for design team, dekat sales punya area pun ada. Kalau you nak masukkan Excel, PDF, everything, semua boleh. Fusion 360 is the best right now. Okay, you boleh gunakan Fusion 360. And for those, for design team, you punya fokus, kalau you nak buat modeling dekat rumah, you just boleh pergi ke download Fusion 360 and log in to your account, gunakan. Okay, so kalau tiba-tiba you kata kat sini tak boleh nak buat surfacing, susah nak buat very complex shape, so tak. Sebenarnya dekat sini kalau you nak buat surface pun boleh, kalau you nak buat sheet metal pun boleh, okay. Kalau you nak buat any freeform pun boleh, okay. Kalau you nak buat Nasran pun boleh, you kena download. Generative design pun boleh, semua boleh dekat Fusion 360, is quite detailed. Even kalau you nak buat CAM, CNC, dekat sini pun boleh juga. Right, so it's quite detailed already. Okay, nothing to be worried dekat Fusion 360. Kita punya Fusion 360 nowadays is quite good. Okay,
Alright, so saya rasa in terms of presentation products, saya rasa itu sahaja yang saya akan presentkan for today. Okay, tapi no worries. Kalau you ada apa-apa question, go to our Facebook, okay, drop your comment there. Because itu nanti saya akan cuba replykan untuk all of you. Alright, so dekat sini, kalau you ada apa-apa drawing yang sekarang tengah ada kat office, first method, you kena minta permission untuk masukkan dalam cloud. Okay, mungkin ada setengah company, dia orang kata cloud is not good yet. Okay, tapi tak perlu risau, daripada you tak boleh nak access, daripada you 100% shutdown, so this will be the right time untuk you to start up. Okay, so jangan bagi alasan yang design kita kena stop. So this will be make sure yang semua team you invite together properly, semua boleh pakai, no worries. Okay, so Fusion 360 saya cuba concludekan apa yang saya nak tunjuk. Right, so Autodesk ada bagi free extended, dia ada bagi extended access program for free. Okay, sebelum ni you kena purchase, but now dia ada bagi until May 31st. May 31st is quite long time. So ada berapa bulan lagi you boleh gunakan, not only this month. Okay, so you just simply go to kita punya website, atau untuk further information go to our website. Okay, dekat kita punya website dia ada lah bawah ni, dia ada news, latest promotion and news. So go here or drop your inquiry, tanya apa-apa yang you nak tahu dekat dalam ni. So ataupun kalau lepas ni you nak tahu berkenaan dengan BIM 360 ataupun AutoCAD Mobile and Web, you boleh join lagi, go to our Facebook again one more time, ataupun register to our website. Also, pergi dekat bawah dia ada latest promotion, latest workshop and webinar. So for tomorrow kita akan ada topik berkenaan dengan BIM 360. So this one is quite famous. So nowadays ramai yang nak tahu sangat berkenaan dengan BIM 360. Apa BIM 360 boleh buat? So you boleh gunakan BIM 360 collaborate with Revit. Okay, kalau you nak collaborate with Inventor pun boleh. Kalau you nak collaborate with other software, Navisworks and so on, semua boleh BIM 360. Okay, so also dekat bahagian AutoCAD untuk Friday, kita ada one session berkenaan dengan AutoCAD Web and Mobile Apps. So at this time, saya akan tunjuk macam mana nak gunakan software guna phone. Ataupun saya tak ada PC, saya just gunakan Google Chrome. So macam mana saya nak do editing, guna that thing. So dekat sini kita akan ada buat that session, right? So don't forget to give a comment dekat kita punya Facebook, sebab kita akan plan a few more topics yang mana kita punya customer ataupun all of you request for it. Okay, just buka je apa-apa topik, kita akan cuba make it for you. Alright, so itu saja saya rasa daripada saya. And kalau you all ada isu berkenaan dengan software, helpdesk yang you software, you punya license, you tak tahu macam mana nak access daripada rumah, okay, you boleh pergi dekat ACAD System Helpdesk. Kita akan sentiasa open sebab kita for this period, kita tahu so many issue yang you tak tahu nak guna, ataupun you nak guna, you nak bagi dekat you punya staff untuk guna dekat rumah, tak tahu what method. So dekat sini you just boleh gunakan Helpdesk. Go to ACAD Helpdesk open case, kita akan, our technical team akan cuba bagi tahu dekat, bagi the best solution for you. Okay, so nanti after this kita fokus dekat topik-topik yang lain pula. Alright, so saya rasa itu saja for today. Thank you for your time. Okay, don't forget to go to our Facebook ACAD System. Okay, so dekat situ kita ada topik-topik yang dah lama. Mungkin kalau tengah tak tahu nak buat apa, nak study sikit, so dekat situ pun boleh study juga. Alright, so thank you so much for your time. Saya akan habiskan saya punya session by this time. Okay, thank you. Bye-bye.